daya magnet digunakan untuk menghasilkan putaran pada motor. Apakah motor tanpa berus? Okey, motor semua alat elektronik menggunakan motor. Kalau macam objek yang bergerak pun lagilah banyak benda-benda, item-item yang perlu tahulah untuk perisian tu. Bagaimanakah konsep aruhan elektromagnet diaplikasikan untuk membawa manfaat kepada manusia? Okey. Mengapakah transformer digunakan dalam penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik? Tajuk ni dia berkaitan dengan elektrik lah. Sebab semuanya menggunakan power supply. Nak hidup objek mesti ada power supply. Kita nak hidup kipas ke, periuk nasi, aircon semua kena gunakan elektrik dan juga elektromagnet. Yang ni kita akan belajar 3 tajuk. Tak banyak tajuk dalam elektromagnet ni. Okey, tapi dia punya ilmu dia banyak kat sini. Tajuk yang pertama ialah daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey. Yang kedua aruhan elektromagnet dan yang ketiga transformer. Sekejap, teacher lupa nak tu. Nak rekod. Okey, sambung semula. Dan yang ketiga tu transformer, aruhan elektromagnet dan juga yang kedua aruhan. Okey, yang ketiga ni transformer. Transformer ni dekat simpan jalan rumah masing-masing ada transformer ni. Begitu juga semua alat elektrik mesti guna transformer. Ni adalah portal informasi berkenaan menara jatuh. Nama dia drop tower. Merupakan sejenis mainan berteknologi tinggi berasaskan konsep aruhan elektromagnet. Kenapa orang ni tak jatuh? Itulah konsep dia. Okey, dia pusing-pusing 360 darjah pun tak jatuh. Penumpang yang menaiki menara jatuh akan dilepaskan dari aras yang tinggi dan mengalami jatuh bebas. Yang ni konsep jatuh bebas. Gerakan penumpang kemudiannya diperlahankan oleh susunan magnet kekal. Okey, magnet itu ada pada tempat duduk, dipasang di bawah. Jadi semuanya akan tertarik kepada pusat tengah magnet itu. Okey, dipasang di bawah tempat duduk. Jadi dia ada daya tarikan kat situ dan jalur-jalur kupron pada bahagian bawah menara jatuh. Okey. Jadi kalau awak pusing 360 darjah pun awak tak rasa awak pusing. Tak rasa awak pusing ke? Magnet itu sentiasa dikawal lah, dikontrol. Tak rasa pusing kan, jatuh kan, mutuh pula, gitulah ibaratnya. Bila awak berhenti, awak akan rasa pening lah. Pergerakan magnet kekal yang melintasi jalur kupron akan mengaktifkan daya pembrekan elektromagnet. Okey, semuanya menggunakan konsep magnet lah. Dan kita namakan konsep ni ialah aplikasi konsep aruhan elektromagnet disebabkan oleh gerakan putaran. Bila ada putaran, aruhan elektromagnet dia kuat. Dia tak menggunakan arus elektrik 20% lah, dia gunakan putaran. Kepentingan bab ini, okey, anda yang pertama kena tahu daya magnet. Apa itu daya magnet ataupun kita panggil flux magnet. Apa itu aruhan elektromagnet. Okey, dan juga transformer. Okey. Yang ini pentinglah dalam semua apa saja alat elektrik kita gunakan transformer. Mempunyai aplikasi yang begitu meluas dan mempengaruhi pelbagai aspek dalam kehidupan harian kita. Daya magnet digunakan dalam pelbagai jenis motor seperti motor elektrik yang kecil. Okey, apa saja alat elektrik menggunakan motor. Kalau objek tu, alat tu kecil, motor yang digunakan tu kecil lah. Kalau alat tu besar, okey, jadi motor yang kita gunakan lebih besar. Okey, bergantung kepada alat.
Alat apa? Kalau guna kereta api tu, besarlah dia punya motor. Kalau setakat kipas, kecil lah motor dia. Prinsip yang digunakan ialah prinsip aruhan elektromagnet. Diaplikasikan dalam penjana elektrik dan juga transformer. Okey? Dua-dua ni kita gunakan transformer. Ada yang nak masuk ke? Aku tak perasan. Okey. Untuk tujuan penjanaan dan penghantaran kuasa elektrik dari stesen kuasa kepada pengguna. Dan inovasi barulah. Yang ni awak lah ni bakal engineer nak cipta apa lagi? Futuristic. Apa yang awak nak cipta? Okey. Yang ni konsep elektromagnet bukan sahaja digunakan untuk memperlahankan gerakan tapi juga diaplikasikan dalam memunculkan gerakan objek sehingga mencapai hal laju tinggi. Contohnya pengangkutan hyperloop. Ni yang terbaru lah ni. Menggunakan motor elektrik tanpa untuk memunculkan kenderaan yang bergerak di dalam tiub bertekanan rendah. Okey. Yang ni teknologi yang terkini lah. Pengangkutan darat dengan kelajuan yang setanding dengan kelajuan pesawat udara akan menjadi realiti pada masa akan datang. Yang terdekat ni lah. Kalau awak pernah tengok cerita Doraemon, pernah tengok cerita Doraemon? Cerita yang dia punya kereta dia tu terbang. Kereta dia tu boleh terbang kat jalan raya. Jalan raya tu dia guna superconductor macam LRT. Okay, dia tak ada tayar, dia terbang. Macam LRT lah, kereta api maglev. Okay, boleh carilah cerita tu. Boleh tengok teknologi dia macam mana. Motor dia pun sama, motor dia boleh terbang kat sini bukannya terbang tinggi. Terbang ni dia di bawah pengaruh superconductor, pengaruh magnet. Macam ni lah, macam kereta api maglev ni. Okay, boleh tengok cerita tu. Apa tak nama tajuk dia. Okey, 4.1 daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey. So konsep dia kalau alat besar, dia punya motor dia besar lah macam ni. Kereta api maglev ni. Menggunakan motor elektrik yang besar. Kalau macam telefon bimbit awak ada motor juga tapi motor kecil. Okey, motor ni menggunakan konsep konduktor, kesan konduktor pembawa arus. Okey. Dalam suatu medan magnet. Ada dua benda kat sini. Yang pertama, konduktor pembawa arus ni daripada tajuk elektrik. Okey. Yang kedua, medan magnet ni dalam tajuk magnet. Jadi dia combinekan dua dalam satu. Okey. Jadilah tajuk ni daya ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Ada kedua-dua syarat ni membolehkan motor ni berfungsi. Tak ada salah satu syarat, tak ada apa-apa. Kalau ada medan magnet, tak ada arus, tak boleh berfungsi. Alat ni tak boleh berfungsi, kereta api tak boleh berfungsi, motor tak bergerak. Okey? Kalau ada arus saja tapi tak ada medan magnet pun tak jadi. Konduktor kat sini kena fahamlah yang kita belajar bab elektrik. Konduktor ni ialah konduktor haba yang elektrik yang baik, pembawa arus elektrik yang baik. Contoh nikrom, kuprom, tungsten. Yang tu kita tahulah. Alright, ni kereta api maglev. Ni mengkaji kesan konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Okey, bekalan arus terus voltan rendah. Ni kena tahu alat dia. Alat ni ada di makmal sekolah, kita gunakan bekalan arus voltan rendah yang biasa kita guna tu power supply. Yang bahayanya kat sini sebab kat sini ni menggunakan magnet magnado dan besi ni. Okey, dawai kupra Deming quality ni kita panggil macam besi lah, keluli. Okey, kalau awak silap aja contohnya kawan awak buka power supply, awak nak backing benda ni, tak berasal power supply tu buka, akan menyebabkan renjatan elektrik. Sangat bahaya eksperimen ni. Okey, kena berhati-hatilah. Okey, apa yang kita nak tengok bila ada je bekalan arus, nampak ada rod ni. Okey,
dawai kuprum ni, kita nak tengok pergerakan dawai kuprum. Konsep dia sangat mudah. Buka arus, dawai ni bergerak ke depan. Tutup je bekalan arus, dawai ni bergerak ke belakang. Gitu sahaja konsep dia. Nak menunjukkan wujudnya daya saling tindak. Boleh faham sampai situ? Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Apabila konduktor pembawa arus diletakkan dalam satu medan magnet, konduktor tersebut akan mengalami daya. Arah daya bergantung kepada arah arus dalam konduktor dan arah medan magnet. Okey, kita tengok video lah. Tak nampak ni, tak jelas. Mana video dia? Makan tak pergi belakang ni? Sarapan pagi. Awak bagus. Ya, aku terlebih makan. Cuti ni lama cuti ni. Takih diet kot. Buka sekolah semua je bolak-bolak belakang termasuklah teacher. Okay, sekejap tengah running PowerPoint. Okay, Cepat dah faham. tajuk ni kalau awak apa ni? Kalau fokus kepada bidang pekerjaan memang sangat menarik lah sebenarnya ni. Okay, ni kereta api Margaret bergerak. Kipas ni semuanya guna motor ni. Okay, ni pergerakan motor elektrik. Okay, inilah motornya. Okay, kita tengok video ni. Nampak buka je switch. Okay, tu. Road tu bergerak. Nampak kan? Okay. Corak medan magnet paduan, Rajah 4.2 menunjukkan sebatang konduktor pembawa arus yang terletak dalam medan magnet yang dihasilkan oleh sepasang magnet magnetado. Apakah arah daya yang bertindak pada konduktor itu? Okey. Konduktor pembawa arus yang diletakkan di antara dua magnet. Ni utara selatan. Mesti ada magnet. Yang ni kita panggil konduktor berarus ni. Mesti ada utara selatan, syarat dia ada magnet. Dan satu lagi ada bekalan arus daripada konduktor. Yang tu kita panggil konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Okay. So sekarang ni konduktor ni kita lalukan bawah, daripada atas ke bawah ataupun daripada depan ke belakang. Okay. Tengok pada pengaliran arus ni lah, positif ke negatif. Istilah dia kita panggil dia berlaku pemotongan medan magnet ataupun flux magnet ataupun daya magnet. Apabila berlaku ni pemotongan ni, satu medan magnet, medan daya terbentuk, kita panggil sebagai medan lastik. Okey, daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet dihasilkan oleh interaksi antara dua medan magnet, iaitu medan magnet daripada arus elektrik dalam konduktor. Yang pertama tu yang mengalir dalam konduktor ni arus, dan medan magnet daripada magnet kekal. Okey, ada dua. Dua medan magnet ini akan bergabung untuk menghasilkan satu medan magnet paduan. Okey, yang dikenali sebagai medan lastik. Yang kita belajar daya paduan, dua daya gabung jadi satu. Boleh faham? Kita ada A, daya A, kita ada daya B. Kalau arah positif kita campur. 10 campur 10, 20. Okey, 20 tu kita panggil sebagai daya paduan. Boleh kan? Faham kan konsep dia kan? Okey. Jadi kalau medan magnet bergabung
daripada konduktor dan juga medan magnet kekal, dia akan menghasilkan satu medan magnet daya paduan yang kita panggil sebagai medan lastik. Boleh? Ada masalah nak tanya? Yuhu. Bu. Aduh. Okey, apakah medan lastik pula? Okey. Medan lastik ialah medan magnet paduan. Yang ni kena tahu takrifan ni. Ialah medan magnet paduan yang dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dan medan magnet daripada magnet kekal. Mesti ada perkataan interaksi. Okey. Daripada mana? Yang pertama medan magnet daripada konduktor pembawa arus. Satu lagi medan magnet daripada magnet kekal. Tak ada dua-dua ayat, tak ada perkataan interaksi ataupun perkataan hubungan. Jawapan awak tu pangkah. Okey? Pangkah saja. Medan lastik mengenakan satu daya. Sebab itulah kena Panjang maksudnya. fokus berhati-hati. Kena hafal, kena tulis balik. Sebab kalau melibatkan istilah macam dalam tu ayat ni susah sikit lah. Kalau istilah yang melibatkan rumus tak ada masalah. Awak boleh goreng je rumus tu. Okey, kalau macam ni macam inertia, macam maksud prinsip Archimedes, benda tu tak nampak. Susahlah sikit, kena hafal betul-betul lah. Okey, ni kita panggil sebagai daya paduan. Saling tindak. Apa? Ada tanya ke? Okey, ni kita panggil saling tindak. Medan magnet konduktor pembawa arus. Okey. Yang ni adalah medan magnet warna biru ni medan magnet daripada magnet kekal. Boleh? Boleh? Ni dia dah tunjuk ni medan magnet daripada magnet kekal. Yang hijau ni pula medan magnet konduktor pembawa arus daripada konduktor yang kita buka switch. Okey, hidupkan switch, arus mengalir, ni dia punya gambaran dia. Apabila dia bersatu, dia akan membentuk satu daya paduan. Gabung. Dua ni gabung jadi satu. Okey, ni lukisan akhir dia yang perlu awak lukis dalam periksa. Okey. Dan nama medan ni ialah medan lastik. Medan lastik. Nak tahu pembekakan daya ni menggunakan satu hukum. Kita panggil hukum tangan kiri Fleming. Okey, ni cerita dia. Bagi konduktor lurus, arah medan magnet ditentukan dengan petua genggaman tangan kanan kalau lurus. Okey, kita ada tangan kanan. Ni petua dia. Okey. Ibu jari tu menunjukkan arah gerakan. Kalau arah gerakan ibu jari ke atas, okey, dia akan bergerak arah ikut jam, lawan jam. Kalau ke bawah, arah lawan jam. Ke bawah ikut jam, ke atas lawan jam. Ke bawah maksudnya arah arus masuk. Kalau arah ke atas, arah arus keluar. Kawasan medan magnet yang lemah dan kawasan medan magnet yang kuat dapat ditentukan seperti yang berikut. Okey. Ni adalah tanda. Kalau tanda bulat hitam kat tengah ni maksudnya arah arus keluar daripada kertas. Contohnya kalau kertas lah. Kalau tanda pangkal, arah arus masuk ke dalam kertas. Ni. Okey. Kalau bawah, okey, keluar. Ni adalah paku Maxwell. Tahu paku? Kalau paku, hok paku palang tu, ni. Kalau awak tengok muka ke atas gini, maksudnya arus masuk. Kalau awak tengok hitam tengah, maksudnya arus keluar. Okey, nak tentukan arah daya yang tadi tu, nak lukis tadi tu, arah daya pada konduktor pembawa arus boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okey,
Boleh angkat tangan. Okey, ada 3 kat sini. Ibu jari kita panggil arah daya. Okey, ni jari telunjuk arah medan magnet dan jari hantu ialah arus. Jari telunjuk tu medan magnet. Medan magnet ni awak kena tulis lah. Utara yang ada kat pangkal ni, hujung ni, utara, yang dekat kuku ni selatan. Dia tak boleh ubah. Dia tetap sama. Pusinglah kat mana-mana pun. Utara kat sini, selatan kat sini. Dan jari tengah ni menunjukkan arus-arus. Ada 2. Arus masuk dengan arus keluar. Dan ibu jari menunjukkan arah daya yang bertindak pada konduktor itu. Arah penggerakan konduktor mengikut arah daya tersebut. Okey. Ni contohnya utara selatan. Utara selatan macam inilah. Utara selatan. Arah arus daripada ni kiri ke kanan. Daripada bawah ke atas. Okey, kita akan dapat daya akan bergerak ke atas. Dia salah satu je. Kalau arus ke bawah, daya ke atas. Kalau arus ke atas, daya ke bawah. Senang je benda ni. Okey? Tak perlu guna jari pun. Awak kena faham konsep. Kalau arus ke bawah, daya terbaliklah ke atas. Tu saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Daya yang kuat diperlukan untuk menggerakkan motor di dalam mesin basuh berbanding kipas penyejuk di dalam komputer riba yang memerlukan daya yang kecil sahaja. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas? Ada gangguan sekejap. Macam mana nak padam dia ni? Okey. Bertindak ke atas pembawa arus dalam satu medan magnet. Okey, ni alat radas dia. Bila awak bawa je turun ni, dawai keluli ni, kita akan nampak berapakah berat yang terhasil. Tu kita nak ukur berat tu. Kalau bilangan magnet berapakah bacaan neraca elektronik. Okey, kalau bilangan magnet tu kita pasang 2, berapa bacaan dia. Berdasarkan aktiviti 4.3 didapati bahawa magnitud daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet bertambah. Okey, ni konsep dia nak tengok kesan dia berayun dengan laju atau tidak. Tu je. Kalau kita guna arus ataupun magnet satu saja, jadi arah pergerakan logam ni perlahan lah. Ada orang nak masuk ke? Tak ada. Takut teacher tak dengar ni. Okey. Kalau arus dia tu bertambah, daya lebih besar, katakanlah kita guna daya magnet ni 2. Dia akan jadi lebih kuat. Kalau 3 kekuatan medan ni akan menghasilkan daya yang lebih tinggi. Okey. Jadi hubungan dia semakin bertambah magnitud arus, semakin bertambah kekuatan medan magnet. Kekuatan tu refer kepada pergerakan ayunan ni. Boleh faham kan? Kesan peningkatan arus dan kekuatan medan magnet pada daya boleh diperhatikan daripada ketinggian ayunan suatu bikar kupra yang ditunjukkan dalam Raja 4.6. Konsep dia senang je. Semakin bertambah arus, semakin bertambah kekuatan medan magnet, semakin bertambah ayunan inilah dawai ni. Dia tulis kat sini, I2 lebih besar daripada I1. Bila I2 lebih besar daripada I1, daya yang lebih besar dihasilkan. Kutub magnet lebih rapat di mana medan magnet lebih kuat dan daya yang terhasil lebih besar. Okey, ni pula Raja 4.7 menunjukkan satu cara lain untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas suatu konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, jarak yang dilalui oleh D konduktor mewakili magnitud daya.
Dan hubungan dia semakin besar daya, semakin jauh jarak gerakan konduktor. Semuanya hubungan dia berkaitan. Ya. Alami nak masuk je. Kat mana? Okey. Semakin bertambah jarak D, semakin bertambah arah arus elektrik yang mengalir. Dia ada semuanya berkaitan langsung. Semakin tambah arus, semakin tambah kuatan magnet, semakin besar daya, semakin jauh jarak gerakan konduktor. Yang macam video tadi tu lah. Dia akan bergerak ke depan. Jadi kalau kuat, banyaklah lajulah dia bergerak. Okay, nextnya ialah kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Okey, ni adalah gegelung. Rajah 4/8 ni menunjukkan gegelung segi empat tepat yang dibentuk menggunakan sebab rintangan dia tinggi. Apabila gegelung disambung kepada satu bekalan kuasa, arus boleh dialihkan melalui gegelung itu dalam arah ABCD ataupun DCBA. Okey, alat ini kita panggil sebagai penjana. Apakah kesan terhadap gegelung itu jika gegelung itu membawa arus dalam satu medan magnet? Okey, ni gegelung ni asal lurus, lepas tu kita bengkokkan, jadilah satu penjana. Bila ada arus, gegelung ni boleh bergerak, okey, bila ada motor. Motor apa? Motor yang kita pasang ni terbahagi pada dua. Motor arus terus dan juga motor arus ulang alik. Kalau macam ni, kalau awak jumpa dua berus ni, okey, yang ni adalah motor arus terus. Berus karbon kita panggil. Kalau guna gelang gelincir, dia ada dua, iaitu adalah ulang alik. Yang ni kena faham gambar ni kita panggil sebagai penjana. Okey. Kalau ada motor arus terus ni kita panggil dia motor arus terus lah. Gegelang yang membawa arus dalam medan magnet akan berputar pada suatu paksi putaran. Okey. Paksi putaran tu kalau awak ikutkan dia putar 360 darjah. Sebab apa putaran ni berlaku? Kalau ada arus barulah putar. Kalau tak ada arus tiada berlaku apa-apa. Maksudnya pegun, tak bergerak. Tu istilah dia, ada arus dengan tak ada arus. Putaran ini berlaku kerana terdapat sepasang daya yang sama arah bertindak. Sisi gegelung ni lah. Okey, sisi AB dekat dengan kutub S. CD ni dekat dengan kutub utara. Bila ada bekalan arus, dia akan berlaku saling tindak. Berlaku interaksi, konsep tadi lah. Saling tindak arus elektrik dalam satu medan magnet. Okey. Pasangan daya ini ialah hasil daripada interaksi antara medan magnet daripada gegelung pembawa arus dan juga medan magnet kekal. Jadi penjana ni akan bergerak, berputar. Ni diputar. Okay, Rajah 4.10 menunjukkan pasangan daya yang bertindak pada bahagian AB dan CD, gegelung pembawa arus. Interaksi antara medan magnet dengan gegelung pembawa arus ni, okey, akan menghasilkan satu medan lastik. Ni rupa dia. Maksudnya dia ada dua-dua. Satu arus masuk, kalau pangkal ni masuk, kalau titik saja ni arus keluar, dot saja ni arus keluar. Medan lastik tersebut menggunakan daya pada bahagian gegelung AB, pusing kepada satu arah aja. Okey, kalau gini kalkulator penjana dia awak pusing gini je. Satu arah. Lepas tu dia kembali semula. Lepas tu pusing lagi CD satu arah. Okey. Pasangan daya ini memulakan gegelung itu. Kesan putaran gegelung membawa arus dalam medan magnet yang kita panggil sebagai prinsip kerja bagi motor arus terus. Awak nanti kalau awak ambil mekanikal, awak kena cipta ni.
Satu motor kerja arus terus, satu lagi motor kerja arus ulang-alik. Satu lagi carilah kos yang terus direct kepada apa yang kita panggil? Praktikal. Jangan teori saja. Macam kita belajar kat sekolah ni teori saja. Okey? Kalau awak ambil course yang ada dia punya praktikal terus, hands on terus macam GMI ke, dia ada hands on terus aktiviti dia. Awak bagi tugas, lecturer bagi tugasan kena buat arus terus motor, kena terus ada dah alat dia. Okey, arus ulang-alik ada dah dia punya set alat dia. Macam kat sekolah ni tak ada. Jadi awak tak nampak lah benda ni kita belajar teori saja. Okey, ni rupa dia. Kalau awak tengok yang biru ni, dia tak berubah arah daya dia, utara ke selatan. Tetapi yang berubah ni ni. Yang konduktor pembawa arus tu, bila masuk sahaja, dia akan membentuk satu daya. Okey? Kalau arus masuk, jika bawa arus masuk ke bawah kan? Jadi daya dia akan bergerak ke atas. Okey? Kalau awak tengok masuk sini kat bawah. Jadi daya ni akan bergerak ke atas. Mana? Okey. Kalau kat sini pula arus ni keluar. Kalau arus keluar ke atas, jadi daya dia akan bergerak ke bawah. Pembekakan berlaku di bahagian atas. Kalau yang masuk ni pembekakan berlaku di bahagian bawah. Boleh faham tak masuk teacher? Kalau arus masuk, yang pangkal ni masuk kan? Jadi berlaku pembekakan dia sebelah bawah. Dia punya arah ke atas. Kalau tanda titik ni pula keluar. Tanda keluar tu patutnya ke atas lah. Yang titik hitam ni menunjukkan arus keluar. Jadi pembekakannya berlaku sebelah atas. Jadi daya dia ditunjukkan di bawah ini. Awak kena label ni, kena tahu label. Kalau awak tengok utara selatan tidak berubah. Cuma yang berubahnya ni lah. Medan lastik ni kita tahu lukis. Soalan ni biasa keluar soalan SPM 2 kali dah keluar SPM. Okey. Apakah motor arus terus? Kita akan lihat motor, ada dua motor. Motor arus terus dan motor arus ulang-alik. Motor arus terus ni ialah apa saja alat elektrik yang kecil. Inilah semua-semua ni. Kereta mainan, gerudi, budak alih, cakera keras, semuanya menggunakan motor arus terus yang kecil. Okey. Kalau mesin, kenderaan besar seperti kenderaan elektrik, lift, penggelek di kilang, tu kita guna arus terus. Motor arus terus mengubah tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Yang ni biasa keluar periksa, ditanya apakah perubahan tenaga bagi penjana bila ada arus terus penjana ataupun motor tu bergerak. Penjana tu motor lah bergerak. Bila bergerak dia menggunakan tenaga kinetik. Dan menggunakan kesan putaran gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Okey, apakah prinsip kerja motor arus terus? Ni konsep dia bagaimana 4 makan ni prinsip kerja. Dia berputar macam tadilah teacher cover. Okey, separuh putaran pertama pusing kot ni. Lepas tu kembali balik. Separuh putaran kedua pusing kot ni. Tapi awak akan tak nampak bila ada daya dia akan bergerak semua. Tek. Sebenarnya dia berhenti. Tapi tak nampak dia berhenti tu. Boleh tengoklah apa-apa saja komponen awak cuba buka lah. Kereta mainan tu boleh tengok motor dia gerak ke mana. Darjah 4.3 menunjukkan sebuah motor arus terus semasa separuh putaran yang pertama dan separuh putaran yang kedua. Komponen penting bagi sebuah motor arus terus ialah komutator. Alat yang kita panggil ni, yang nak putar ni, kita panggil komutator. Komutator ni disambungkan kepada berus kabel. Berus kabel ni lah yang membekalkan arus elektrik kepada komutator. Okey? Berus kabel yang sentuhan dengan komutator adalah tetap pada kedudukannya. Komutator yang berputar bersama gegelung segi 4 tepat. Ni.
Kalau tengok komutator ni bersambung dengan gelung tu. Arah putaran pertama, awak tengok A, B, C, D. A, B ni akan bergerak ke bawah, C, D bergerak ke atas. Yang ni pula dalam gerakan DCBA. Macam kita tunjuk tadi lah. Okey, berus kabel X menyentuh separuh komutator merah. Yang X ni akan terkena komutator merah. Berus kabel Y pula menyentuh komutator biru. Dia tak sambung ni kalau tengok. Okey, dia hanya bersambung pada berus kabel ni saja. Bersentuhan. Arah arus dalam gegelok akan jadi A, B, C, D. Kalau yang belah sini pula DCBA. Okey. Kalau arus dia, ni kalau tengok kalau daya ni yang AB ke bawah, CD ke atas dan sebaliknya lah. Gerakan bagi arus terus, putaran dia adalah satu arah saja. Kalau kita panggil diode, diode mengalirkan arus dalam satu hala saja. Jadi sama juga dengan penjana, dia tak boleh putar 360 darjah tu masuk arus ulalik. Kalau arus terus dia putar 120 darjah saja. 180 darjah saja. Dia tak habis penuh. Boleh faham ni? Yuhu. Boleh faham tak? Okay. Banyak ya. Adakah anda bersama teacher? Tertidur dalam belakang. Bersama tu Faktor-faktor bersama. yang Ada. mempengaruhi ada. Okey, bagus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran. Kelajuan putaran ni macam ibarat kipas lah. Kipas awak buka 5 arus dia, lajulah kipas tu. Kalau awak buka 1, slow lah kipas tu. Yang kita panggil yang tombol 1, 2, 3, 4, 5 tu refer kepada kelajuan arus. Okey. Gambar foto menunjukkan sebuah alat mudah alih namanya ialah gerudi. Motor arus terus dalam alat ini berputar dengan kelajuan yang rendah apabila memutar skru. Kelajuan yang tinggi diperlukan apabila alat ini digunakan untuk menggerudi lubang pada dinding. Apakah faktor yang mempengaruhi dia? Yang mempengaruhi dia ialah arus lah. Okey. Kalau bekalan arus tinggi, dia punya medan magnet dia tinggi. Ada 3 kat sini. Yang pertama voltan. Ni. Arus dalam gegelong bertambah, kelajuan putaran motor bertambah. Hubungan dia adalah berkadar secara langsung. Kelajuan putaran motor juga bertambah. Kalau gegelong tu mempunyai bilangan letan yang tinggi, kelajuan putaran motor juga tinggi. Awak dah belajar bab elektromagnet ni dalam tingkatan 3. Awak ingat tak? Ada 2 ke 3? Yang ni adalah sambungan. Bagaimanakah nak menghasilkan satu elektromagnet ringkas? Awak ambil paku, lilit dawai kuprum. Pastikan dawai kuprum tu bertebat. Lepas tu ujung-ujung tu sambung pada bateri. Okey? Lepas tu awak ambillah klip. Klip tu yang tadi tu awak ada yang sifat kita panggil solenoid. Benda tu kita panggil solenoid lah. Yang akan mengalirkan arus apabila bersambung pada bateri. Dan boleh menarik klip kertas. Tu konsep asas dia elektromagnet. Okey, ini adalah 2 jenis motor. Okey, motor arus tanpa berus, motor arus berberus. Pernah tengok tak motor ni? Kalau awak seorang ahli yang suka buka-buka skateh-skateh barang-barang mainan kereta ke, kalau anak teacher habis semua. Kalau lelaki je 5 tu memang minat sungguh. Okey? Dia buka-buka habis dia cipta lain, buka-buka habis dia cipta lain. Jadi boleh tengok ni adalah tanpa berus. Tanpa berus ni dia ada gegelung kat sini, dia punya dawai gegelung ni krom dia. Ni luar ni magnet. Okey, bila ada arus je, yang ni akan bersifat elektromagnet. Kalau yang ni pula berus kita panggil. Okey, berus karbon. Ni magnet ni kat luar ni. Ni komutator, ni berus karbon. Awak buka lah kipas ke, nampaklah benda-benda ni ada dalam tu motor dia. Yang ni menunjukkan persamaan dan perbezaan. Kena tahu ni ya. Okey, kalau motor tanpa berus, persamaan dia
Dari segi persamaan dia pula terdapat magnet. Dua-dua ada magnet. Dua-dua menggunakan konsep saling daya tindakan untuk menghasilkan putaran. Perbezaan dia pula, kalau tanpa berus, gegelung pegun, magnet je putar. Kalau motor berus, magnet pegun, gegelung berputar. Magnet itu hanya hiasan saja, pegun. Tapi yang ni terbalik, gegelung pegun, magnet berputar. Alright, yang kedua ni tiada berus karbon lah, maka tiada geseran. Yang ni pula berus karbon bergeser dengan komutator dan mengalami kehausan. Tiada percikan bunga api pada komutator. Terdapat percikan bunga api pada komutator. Bunyi yang lemah semasa motor beroperasi. Bunyi yang kuat semasa motor beroperasi. Boleh cuba di rumah. Cubalah buka mana-mana arus alat elektrik yang dah rosak tu. Boleh tengok dia punya komponen kat dalam tu. Motor macam mana rupa dia. Okey. Tajuk yang kedua ialah aruhan elektromagnet. Aruhan elektromagnet, konsep asas dia, basikal yang awak naik tu ada dynamo, boleh tengok tak? Yang sambung pada lampu tu. Basikal orang perempuan kita panggil. Okey. Yang ada bakul tu. Kalau awak tengok dia ada dynamo. Dynamo kat situ tu dia ada satu magnet kat sebelah dynamo tu. Bila awak kayuh je, dynamo tu akan bergeser pada magnet tu. Yang menyalakan lampu. Seterusnya bila putaran laju, lampu nyala laju. Kalau putaran slow, malak-malak je lampu nyala. Dan konsep kat situ kita panggil aruhan elektromagnet. Sama juga dengan gambar rajah pertama tadi yang kita lihat awal-awal kotak tadi, gerakan yang permainan yang bulatan tu. Okey. Sama, dia menggunakan konsep aruhan elektromagnet. Okey, ni contoh kat mana ada benda tu. Yang ni adalah gitar. Bila awak petik je tali ni, bunyi. Sebab apa bunyi? Sebab ada tarikan magnet. Gambar foto Pak Bapak menunjukkan seorang ahli muzik sedang memetik tali gitar bass elektrik. Disambungkan kepada arus elektrik ke dok ni? Sambung tak pada arus elektrik? Gitar bass ni tak sambung kan? Tak ada wayar pun, tak ada. Pikat gitar yang terdiri daripada 4 batang magnet. Okey. Dan gegelung kupra menghasilkan satu isyarat elektrik. Tak perlu arus pun. Melalui tindakan aruhan elektromagnet. Bagaimanakah aruhan elektromagnet dapat menghasilkan arus elektrik tanpa sekring? Tak ada guna bateri pun, tak ada guna arus elektrik. Tak ada sambung pun. Tak ada. Okey. Konsep dia kat sini, dia hanya menggunakan magnet kekal. Ni magnet. Gegelung kupra, ni nampak ni banyak bilangan lintang ni, gegelung ni. Yang ketiga ni gerakan ni. Kalau gerakan ni banyak, jadi bekalan arus elektrik, kita tak panggil arus elektrik, kita panggil aruhan elektromagnet. Aruhan kat sini ialah arus lah. Arus yang terhasil daripada gerakan relatif. Kalau laju atau gerak, itulah arus aruhan yang terhasil. Sama juga macam basikal tadi, yang dynamo tu. Awak kayuh laju, banyaklah arus terhasil, banyaklah mentor menyala. Okey, ni konsep dia. Kat dalam makmal kita guna galvanometer. Okey, kita sambung pada rod ni kita gerakkan. Mana kita sambung pada bekalan arus, tak ada pun. Okey, gerakan kalau banyaklah penunjuk kepada galvanometer ni akan terpesong. Kalau sikitlah penunjuk pada galvanometer. Jadi apakah arus yang terhasil? Kalau awak sebut je gambar ni arus elektrik, jawapan awak pangkah. Okey. Namanya adalah arus aruhan elektromagnet. Okey, aruhan elektromagnet. Kita gerakkan pegun tak ada arus. Kalau gerakkan laju adalah arus ni. Apabila sebatan dawai kupron digerakkan merentasi flux magnet. Ni Pak Makai soalan esei. Dawai kupron digerakkan merentasi flux magnet, satu daya elektrik teraruh DGE. Satu markah. Fenomena ini dikenali sebagai aruhan elektromagnet, 2 markah.
Jika dawai itu disambung menjadi lintah lengkap, pesongan jarum galvanometer diperhatikan. Kalau gerakan tu banyaklah arus aruhan terhasil. Ini menunjukkan arus aruhan terhasil. Kalau awak sebut arus elektrik, salah. Daya gerak elektrik juga teraruh dalam dawai jika bidang magnet digerakkan ke arah dawai yang pegung. Maksudnya masuk je, istilahnya berlaku potongan flux magnet. Okey, ni dawai ni, lalu magnet ni ada daya ni, awak tak nampak tapi dia ada. Bila awak potong je lalu saja daripada atas ke bawah ataupun bawah ke atas, penunjuk galvanometer ni menunjukkan ada bekalan arus. Bekalan arus itulah kita panggil sebagai arus aruhan. Okey. Ni tunjuk ni bagaimana gerakan dia. Yang ni bacaan dia 10. Yang ni bacaan dia -10. Sebelah sini. Dia bergantung kepada arah yang awak gerakkan lah. Kalau arus ni, tengok ni, positif ke negatif belah sana. Okey. Ni negatif ke positif. Yang ni pula positif ke negatif. Positif ke negatif terpesong sebelah kiri kita panggil. Kalau negatif ke positif dia terpesong sebelah kanan. Kita panggil berlawanan arah namanya. Okey. Kalau negatif ke positif dia terpesong sebelah kanan. Kalau positif ke negatif kita pesong sebelah kiri. Ini konsep dia. Dekat sini ni. Apakah flux magnet? Flux magnet merujuk kepada medan-medan daya, garis-garis medan. Yang ni banyak istilah. Yang pertama, garis-garis medan magnet. Ada istilah flux magnet. Ada istilah daya-daya medan magnet. Semua betul. Okey, berhati-hatilah, konsep dia sama saja. Konduktor yang bergerak memotong garisan medan magnet boleh dikatakan telah memotong flux magnet. Itu memang istilah fizik. Kalau tak ada istilah pemotongan ni, jawapan awak salah. Mesti ada istilah memotong. Memotong flux magnet untuk menghasilkan arus aruhan. Itu konsep dia. Ni adalah solenoid. Ni kita panggil solenoid. Solenoid ni dawai kukron kita gulung. Lepas tu kita masukkan magnet kekal kat sini. Utara selatan. Apabila sebatang magnet bar digerakkan mendekati satu ataupun menjauhi. Okey. Maksudnya masuk saja, istilah dia ialah memotong garis medan magnet. Itu istilah dia. Bila sahaja berlaku pemotongan, wujudnya arus yang kita panggil sebagai aruhan elektromagnet terhasil dan suatu DGE terarus merentasi. Okey, yang menghasilkan arus aruhan tu maksudnya DGE akan terhasil. Konsep yang sama macam tadi tu lah, yang potong tadi tu. Darjah 4.21 menunjukkan pula solenoid disambung kepada galvanometer. Nak tengok arah gerakan dia. Utara masuk, arah gerakan dia ke kiri. Kalau awak bawa utara ni keluar, okey, bawa tolak keluar, arah gerakan ni akan bergerak ke kanan. Tu konsep dia. Aktiviti 4.10 menunjukkan bahawa DGE aruhan dihasilkan apabila terdapat gerakan medan magnet dan konduktor mendekati atau menjauhi. Okey. Apakah aruhan elektromagnet ni awak kena hafal. Awak kena faham konsep, barulah awak faham cerita dan tulis maksud dia. Penghasilan DGE. Aruhan ni ialah penghasilan DGE. Aruhan merentasi suatu konduktor. Konduktor kat sini ialah dawai. Apabila terdapat gerakan relatif. Gerakan relatif ni awak gerakkan magnet ni masuk ke kanan ke kiri, masuk keluar. Antara konduktor itu dengan suatu medan magnet. Atau apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah. Nantilah kita tengok video dia. Ni cerita dia, awak kena hafal tu lah.
Oh laju pula. Okey, faktor yang mempengaruhi. Faktor ni sama sahaja. Yang pertama ialah semakin bertambah laju gerakan, semakin bertambah aruhan elektromagnet. Okey. Dia semua bertambah. Semakin bertambah laju gerakan elektrik, semakin bertambah kekuatan medan magnet. Semakin laju gerakan elektrik, semakin bertambah bilangan solenoid, semakin bertambah kekuatan medan magnet. Semua bertambah. Laju, bilangan lektan, kekuatan medan magnet. Okey. Kalau dawai lurus, dia tak melibatkan bilangan lektan. Kalau solenoid, dia melibatkan bilangan lektan. Magnitud DGE yang kita hasilkan tu, okey, akan bertambah jika lebih banyak garis medan magnet dipotong. Kalau laju, maksudnya banyak medan magnet dipotong. Dan hukum yang kita namakan kat sini yang dikaji oleh ahli fizik namanya Faraday. Okey. Faraday apa? Albert Einstein. Ada nama satu lagi nama dia. Michael Faraday. Michael Faraday. Menyatakan bahawa magnitud DGE aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Okey, maksudnya DGE arus aruhan ni kalau banyak gerakan, banyak potongan, banyaklah arus aruhan yang terhasil. Arah arus aruhan dalam dawai lurus dan solenoid. Okey, yang ni dia punya gerakan dia lah. Konsep dia. Sama je tadi. Kalau dawai lurus, positif ke negatif tak kena tahulah. Kalau positif, arah masuk yang kalau arus keluar, daya dia ke atas dan sebaliknya. Okey, arus aruhan ni pula menggunakan hukum tangan kanan Fleming. Apa beza tangan kiri? Kalau tangan kiri mesti ada perkataan arus elektrik. Kalau tangan kanan mesti ada perkataan arus aruhan. Tu beza dia. Kalau tangan kiri disebabkan oleh bekalan arus elektrik, kalau yang kanan ni disebabkan oleh pemotongan flux menghasilkan DGE taruh. Gerakan relatif kena ada. Tu beza dia. Cara dia sama juga. Kalau arus masuk, daya ke atas. Kalau arus keluar, daya ke bawah. Ni konsep dia. Arah gerakan dawai tu, tengok arus tu masuk daripada positif negatif. Masuk. Jadi arah gerakan berlawanan ke atas. Kalau ni pula keluar. Kalau keluar, arah dia ke bawah. Dia berlawanan arah. Ini arah gerakan magnet. Kalau awak tengok yang ni utara selatan medan magnet ni harus apa yang beza sini? Inilah arah gerakan dia, satu ke bawah, satu ke atas. Arus masuk, arah gerakan ke atas. Arus keluar, arah gerakan dia ke bawah. Okey, kalau solenoid pula, hukum kat sini ialah hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Okey. Kalau kat sini, masuk U, kutub kat sini akan jadi kutub utara. Dan kat sini selatan lah. Yang mana masuk dulu. Dan arah kalau utara, dia akan bergerak ke kiri. Ini kita panggil ke kiri. B ni pula, kita tukar kutub. Kutub selatan masuk. Jadi yang pertama ni akan jadi okey, dan dia akan bergerak ke kanan. Satu lagi awak tengok dia punya pergerakan arah pengaliran arus. Okey. Kalau utara masuk, kalau awak tengok yang ni dia bergerak ke kiri kan. Manakala arus ni dia bergerak ke kanan. Kita panggil menentang arah. Menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang bertentangan. Ni kita panggil bertentangan. Yang ni arus dia bergerak ke kiri. Dia punya bacaan galvanometer ke kanan. Yang tu boleh faham tak? Ni arus dia bergerak ke kiri ni. Daripada sini bergerak ke kiri. Manakala bacaan dia ke kanan. Yang ni kita panggil menentang arah.
dan mematuhi hukum Lenz. Okey, ni samalah kalau kita kutub. Kalau keluar, selatan dulu keluar. Okey, kalau awak tengok kalau selatan arah dia ke kanan. Kalau utara dua-dua ke kiri. Okey. Kena ingat gitu je. Utara ke kiri, selatan ke kanan. Penjana ada dua tadi. Penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik. Persamaan dia dua-dua menggunakan aruhan elektromagnet. Okey, diputarkan oleh daya luar. Gegelam memotong flux magnet, DGE tak arus. Tu persamaan dia. Perbezaannya yang ni guna komutator. Yang ni guna dua gelang gelincir. Okey. Dua bahagian komutator saling bertukar, saling bertindak. Yang ni pula gelang gelincir saling bersentuhan. Output dia akan menghasilkan arus terus. Yang ni pula output dia ialah arus ulang-alik. Kalau tak ada perkataan output, jawapan awak salah. Mesti kan ada perkataan output. Okay, last sekali tajuk ni ialah transformer. Transformer ni awak dah belajar sebenarnya mendengar bawah tak? Transformer. Ulang balik saja. Transformer ada dua. Ya tak? Belajar dah? Kau tak tahu transformer apa? Injak naik, injak turun. Tahu, belajar masa 3 Injak naik. Belajar kan? Belajar dah. Dia ada dua. Injak naik satu, injak turun. Okay. Yang ni dekat dalam pengecas telefon bimbing awak dia ada benda ni, transformer. Memang semua alat elektrik kita kena ada transformer sebab kita punya bekalan voltage di rumah-rumah nilai dia 240 volt. Tak semua alat elektrik menggunakan 240 volt. Ada menggunakan kurang daripada tu, ada yang menggunakan lebih daripada tu. Kalau kurang daripada 240 volt, kita guna transformer injak turun untuk menurunkan voltage. Tujuan dia mengubah voltage. Kalau katakanlah guna 245 volt, dia kena guna transformer injak naik, menaikkan nilai voltage. Tu maksudnya penggunaan transformer turun dan naik tu. Okay, ni dalam ketuhar makro. Ketuhar makro dia guna lebih voltage dia berbanding yang sampai kat rumah tu. Jadi kita kena guna transformer injak naik nak membolehkan gelombang mikro tu berfungsi. Tu maksud dia. Okay. Ni gambaran dia punya litar. Dia ada dua, litar primer dan juga litar sekunder. Yang bergabung dengan bekalan kuasa ni kita gunakan arus primer ataupun apanya? Arus primer ni yang pertama lah gegelung primer. Yang ni pula botan sekunder. Okey, menghasilkan sekunder. Mesti menggunakan teras besi lembut. Sebab apa? Sebab mudah dinyascaskan dan mudah dimagnetkan. Mudah dimagnetkan dan mudah dinyah magnetkan. Itu sebab apa kita guna teras besi lembut. Jadi dalam ni ada formula sebab tu dia ada VP, VS, MP dan NS. N tu adalah bilangan lilitan. Okey. Kalau primer lebih banyak daripada sekunder, kita panggil injak turun. Kalau primer sikit, sekunder banyak, kita panggil injak naik. Dia bergantung kepada bilangan lilitan. Ni awak dah belajar ni rupa dia. Yang ni adalah transformer yang telah ubah suai, yang terkini. Kita tak pakai dah hok dulu. Hok dulu tu ada dua. Input dengan output ni tak sekali. Kalau macam ni dia ada dah ni. Cuma bilangan lilitan sebelah ni, belah kiri ni primer, belah ni sekunder. Yang telah diubah suaikan. Okey, litar primer membekalkan arus ulang-alik dalam gegelung primer. Syarat dia mesti guna bekalan arus ulang-alik. Kalau bekalan arus terus, transformer awak tidak berfungsi. Arus ulang-alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Okey. Litar sekunder menghasilkan medan botan ulang-alik yang berubah-ubah merentasi gegelung sekunder. Jadi ada formula dia, mana-mana lah. Awak boleh tukar VP ke atas, VS kat bawah, MP ke atas, NS kat bawah. Mana-mana. Okey, tak ada masalah. Transformer ni boleh ubah. Yang ni adalah transformer unggul. Okey, menggunakan IP, IS. Kecekapan dia mestilah 100%. Kalau tak ada 100% maksudnya berlaku kehilangan
haba. Okey, bagaimana nak kira dia? Okey, ni adalah simbol kecekapan transformer. Simbol benda ni N Okey, kuasa output ke atas bahagi kuasa input darab 100%. Okey. Kalau 100% maksudnya alat tu kita panggil transformer unggul. Tapi tak semua transformer alat elektrik menggunakan 100%. Kalau awak pergi kat kedai dia tulis 90%, 80%. Tu adalah refer kepada cekap tak cekap. Kalau cekap 99% maksudnya jimat tenaga. Kalau awak beli yang 80% kurang sikit penjimatan tenaga tu maksud dia. Okey, yang ni yang berlaku. Kalau kurang daripada 100%. Punca kehilangan tenaga ada 4. Yang pertama, rintangan gegelung. Okey. Yang kedua, arus pusat terhasil, eddy current kita panggil, histeresis dan juga kebocoran flux magnet. Yang ni yang menyebabkan berlaku kehilangan tenaga dan awak punya alat elektrik awak kurang cekap. Okey. Gegelung primer dan sekunder terdiri daripada dawai itu panjang sangat. Jadi bila dawai panjang akan menyebabkan gegelung berintangan tinggi. Sebab pemanasan berlaku dalam semua dawai. Lambat. Okey, jadi menyebabkan tenaga haba dibebaskan ke sekeliling. Yang ni arus pusar pula, medan magnet berubah-ubah mengaruh arus pusar dalam teras besi. Okey, arus pusar ni memanaskan teras besi lembut akan menyebabkan pembebasan haba. Kita nak pembebasan haba tu kita nak kurangkan. Teras besi magnet dinyah magnetkan. Okey, bagaimana kita kena pastikan pakai teras besi berlamina. Kebocoran flux magnet, okey, apabila arus primer tidak dipaut sepenuhnya, tak komplit. Jadi kuranglah cekap alat itu. Yang ni cara nak kurangkan, kena tahulah gunakan dawai yang lebih tebal dan pendek. Okey, jadi rintangan gegelung tu akan mengurangkan kehilangan haba. Arus pusat teras besi berlamina. Histeresis pastikan guna teras besi lembut. Kebocoran flux magnet pastikan awak lilik dawai primer dililitkan dengan dawai sekunder sekali. Yang tu pengubah suaian. Macam ni. Ni pengubah suaian. Okey. Ni menunjukkan arus pusat dekat dapur anda yang menggunakan, bukan hot sekarang ni dapur hot leper tu, dapur elektrik tu ni. Dapur arus-arusan ni. Awak tekan tek dia pun panas. Kegunaan transformer ada 2, injak naik, injak turun. Injak turun biasanya pengecas komputer riba, fotokopi, kimpalan. Kalau injak naik, benda-benda yang ni lah yang tough. Kita guna ketuhar, defibrillator, mesin Sina X. Okey, habis tajuk.